Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya, Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Siti Munir Abdul Aziz, berikut paparan utama edisi Ahad 12 Jun. PRK Kuala Kangsar dan sungai besar paling aman dalam sejarah. Pemergian Tan Sri Abdullah Ahmad kehilangan kepada negara. Bekas Setiausaha Politik Tun Abdul Razak, Tan Sri Abdullah Ahmad meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Ibu Negara pukul 1.15 tengah hari tadi akibat kanser. Lebih dikenali Dolah Kok Lanas, 79 tahun, Allahyarham pernah memegang jawatan Timbalan Menteri, Duta Khas Malaysia di Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan bekas Ketua Pengarang Kumpulan New Straits Times. Allahyarham meninggalkan isteri dan 3 orang anak, iaitu 2 lelaki, Adha Amir, 47 tahun dan Fuad, 42 tahun dan seorang anak perempuan, Didi, 45 tahun. Menurut isteri Allahyarham, Puan Sri Fauziah Muhammad Darus, amanat terakhir Allahyarham ialah ingin dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Aisyah di Kok Lanas, Kelantan. Jenazah Allahyarham dibawa pulang ke kediamannya di Jalan Yutan, Kuala Lumpur kira-kira pukul 3.45 petang tadi dan akan dikebumikan di Kelantan esok pagi. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor menziarahi jenazah Allahyarham Tan Sri Abdullah Ahmad di kediaman Allahyarham di Jalan Yutan. Bagi Datuk Seri Najib, jasa Allahyarham yang amat rapat dengan keluarga beliau sememangnya cukup besar, khususnya kepada dunia politik tanah air. Perdana Menteri dan isteri tiba di kediaman Allahyarham kira-kira pukul 5.15 petang dan meluangkan masa hampir 20 minit untuk memberi penghormatan terakhir terhadap jenazah. Datuk Seri Najib yang menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham mendoakan agar roh Allahyarham Tan Sri Abdullah Ahmad dicucuri rahmat. Lebih 1,000 tiket kereta api percuma yang ditawarkan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB habis ditebus pagi tadi. Perkhidmatan berkenaan merangkumi laluan ke Padang Besar, Ipoh, Tumpat dan Johor dari Kuala Lumpur. Ini merupakan tahun ketiga tiket percuma diperkenal KTMB dengan kerjasama Permanis Sdn Bhd pengeluar minuman Tropicana sempena Aidilfitri. Kelainan tahun ini ialah penambahan laluan dari Kuala Lumpur ke Tumpat yang telah mula dibuka 19 Mei lalu. Selain membantu orang ramai balik kampung, kempen ini bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kita dapat mengurangkan kesesakan di jalan raya. Ini salah satu daripada sumbangan kita kepada rakyat di Malaysia untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan kita galakkan orang ramai menggunakan peringatan awam kerana pada masa perayaan kita percaya bahawa kesesakan akan berlaku di mana-mana. Orang ramai hanya dibenarkan menebus 2 keping tiket setiap seorang dan konsep siapa cepat dia dapat digunakan bagi merebut jumlah tiket yang ditawarkan. Ada pengunjung mula menunggu seawal 5 pagi bagi merebut tiket percuma yang ditawarkan. Masa saya study week tu kebetulan saya dapat WhatsApp daripada mak cerita pasal ada 1,000 tiket free tu. Saya datanglah, lepas tengok dalam pukul 5 dah macam ramai orang. Daripada pagi lah. Lepas tu kali kedua tu saya nampak daripada Facebook. Macam tu saya tanya pukul berapa kan. Saya datang je lah. Bersyukurlah sebab diberi peluang untuk dapat tiket percuma. So macam dia satu medium yang baik lah untuk orang-orang balik kampung raya semua. Harapan akan datang, harapnya untuk raya yang akan datang, harap dibuat lagi lah tiket free macam ni. Sebab dia beri manfaat lah kepada semua. Saya tahu daripada WhatsApp, WhatsApp group. Berapa banyak dapat? 2. Ipoh untuk adik. Sini adik. Lebih 300,000 tiket ditawarkan untuk perjalanan sempena sambutan Aidilfitri mulai 24 Jun hingga 17 Julai ini.
AirAsia pula menawarkan sehingga 3 juta tempat duduk promosi melalui kempen tempat duduk percuma terbaharunya bagi seluruh rangkaian jarak jauh dan jarak dekat. Tempat duduk promosi itu boleh didapati untuk tempahan mulai 13 hingga 19 Jun ini. Syarikat itu menerusi satu kenyataan menjelaskan ia untuk tempuh perjalanan dari 4 Januari hingga 21 Ogos 2017. Tempahan boleh dibuat melalui laman sesawang airasia.com dan aplikasi mudah alih. Tambang asas bermula dari RM0 termasuk cukai. Penumpang boleh membuat perjalanan ke 120 destinasi di 24 negara dengan pesawat AirAsia dan AirAsia X. Pilihan raya kecil PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar disifatkan paling aman dalam sejarah pilihan raya negara. Bagi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia disebabkan faktor kematangan politik dan kerja keras Polis Diraja Malaysia PDRM yang bertugas di kedua-dua kawasan. PDRM telah memainkan peranan menjaga keamanan di kedua-dua PRK dengan menjalin hubungan baik dengan kesemua pemimpin daripada parti yang bertanding. Keadaan itu seharusnya dikekalkan sehingga hari pengundian 18 Jun ini. Saya harap bukan hanya sekadar pematuhan terhadap Akta SPR ataupun kanun keseksaan ataupun Akta Polis, tetapi lebih daripada itu ialah hati dan nurani mesti menghormati secara matang sistem demokrasi yang berjalan dengan baik di Malaysia. Beliau menyatakannya ketika melawat markas taktikal Martek PDRM di Kuala Lumpur. Di PRK Kuala Kangsar, 11 laporan polis berkaitan pelanggaran peraturan pilihan raya dibuat. 5 daripadanya telah dibuka kertas siasatan. Bagi penceramah bebas Datuk Kazim Ilyas, semua parti bertanding diharap dapat mengekalkan keharmonian sedia ada sepanjang kempen bagi menghormati kemuliaan Ramadan. Menyuarakannya dalam ceramah perdana di Skincan Selangor, beliau mengingatkan semua pihak supaya terus menjaga adab dan hukum agama. Sebab ada orang politik cakap, pilihan raya ni kerana bala daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh sebut perkataan bala daripada Allah tanpa mengira perasaan orang, tanpa mengira perasaan sedih orang, tanpa mengira nasib keluarga orang lain, disebutkan perkataan yang sangat kurang sopan. Nama dia bala. Ini sangat berhati-hati tuan-tuan. Ada beza di antara bala, ada beza di antara ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan beliau itu dinyatakan susulan kenyataan yang dikeluarkan bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Insinyur Nizar Jamaluddin yang menyifatkan PRK Kuala Kangsar satu bala daripada Allah. Sebuah lagi Maktab Rendah Sains MARA MRSM khusus untuk anak-anak pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM akan dibina di Perak tahun ini. Ia MRSM yang kedua selepas MRSM pertama di Kem Pasukan Gerakan Am PGA Kulim Kedah. Menurut Timbalan Perdana Menteri, langkah itu bagi mengutamakan kebajikan pendidikan anak-anak polis sama seperti MRSM untuk anak tentera. Anak tentera tak ada, anak polis pun kita ada satu tempat MRSM di Kulim ada satu. Tapi bukanlah kita nak jelas dengan pasukan lain, tetapi jangan ambil kesempatan saya jadi menteri dalam negeri juga, ambillah mana-mana yang sempat semasa saya ada sebagai menteri dalam negeri. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis lawatan ke Markas Taktikal PDRM di Kuala Kangsar. Beliau turut memberi jaminan kemudahan kuartus polis akan diberi perhatian supaya setiap anggota mempunyai tempat tinggal yang lebih selesa. Beliau juga mahu alaun tugas anggota PDRM yang terbabit dalam PRK dibayar sebelum Aidilfitri.
Peruntukan RM1,5 juta disediakan bagi merealisasi cadangan pembinaan arena sukan mini di rancangan perumahan awam RPA 4 Kuala Kangsar. Perkara itu diumumkan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan ketika merasmikan program komuniti 3 Art Kuala di RPA Fasa 4 Jalan Sultan Iskandar Shah. Dahulu, projek ini telah diminta oleh arwah dan telah dibisikkan kepada saya oleh beliau, iaitu cadangan pembinaan mini arena di RPA 4 Jalan Sultan Iskandar Shah, Kuala Kangsar, Perak dengan kos sebanyak RM500,000. Ini saya telah luluskan. Sebenarnya telah pun diluluskan sebelum ini. Tapi saya nak ambil kesempatan dengan kehadiran saya di Kuala Kangsar pada hari ini untuk mengumumkan kelulusan projek tersebut. Pihaknya juga sedang dalam perbincangan untuk membina sebuah kompleks bazar terbesar di Kuala Kangsar yang menelan nak belanja RM30 juta. Strategi unik kempen calon BN di Kuala Kangsar ialah penggunaan medium bagi menyampaikan amanat calon. Kalau dulu wayang pacak digunakan untuk menyampaikan mesej kepada rakyat, kini 3 buah lori yang dilengkapi skrin LED dan pembesar suara digunakan untuk menjelajah ke beberapa lokasi terpilih sekitar Kuala Kangsar. Teknologi terbaru itu digerakkan bagi menghormati tempoh edah Datin Mastura dan membolehkan beliau terus mendekati dan menyuarakan pandangan kepada penduduk. Mula-mula kita yang menentukan di mana-mana, tapi bila atas permintaan Ketua PDM dan juga Ketua bahagian angkat yang menjaga PDM-PDM ni, kita akan arahkan truk ini pergi ke PDM tersebut. Lori yang dilengkapi skrin LED tersebut telah mula beroperasi sejak 5 Jun lalu dari pukul 9 pagi hingga 12.30 malam dengan dikendalikan 10 petugas. Sebagai menghormati bulan Ramadan, petugas akan menghentikan tayangan pada pukul 7 hingga 10 malam. Sementara itu, calon bebas bagi PRK Kuala Kangsar Izzat Bukhari Ismail Bukhari tampil di khalayak ramai buat pertama kali hari ini selepas dikhabarkan menghilang diri sebab selesai proses penamaan calon 5 Jun lalu. Beliau hadir pada forum di Bukit Candang yang disertai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Manakala seorang lagi calon dari Parti Amanah Negara PAN dan Dr. Ahmad Tamizi Ramli yang turut hadir pada majlis itu masih memainkan sentimen pemilihan Datin Mastura Muhammad Yazid yang disifatkan bukan calon pilihan Perdana Menteri meski penjelasan telah dibuat termasuk oleh Datin Mastura sendiri. Program Keselamatan dan Kesejahteraan Nelayan Pantai menjadi platform kumpulan nelayan di Parlimen Sungai Besar menyuarakan secara terus kegusaran mereka kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Kehadiran Datuk Seri Ahmad Syabir Cik secara tidak langsung memberi gambaran cadangan Kerajaan Selangor untuk mengenakan cukai JT RM600 setahun membebankan kumpulan berkenaan. Bagi beliau, perkara itu penindasan kepada nelayan kecil yang masih bergantung kepada kaedah tradisional. Kita akan menyatakan bagi pihak nelayan, charge ini adalah membebankan, minta mereka tarik balik. Banyak perkara sebenarnya, bukan ini saja. Kalau misalnya untuk pesawah, kerajaan pusat buat kolam takungan untuk pengairan. Itu pun diorang charge juga. Jadi bukannya dia ingin bantu kalau nak buatkan sesuatu. Dan ini menyulitkan kalau kerajaan pusat nak tambah lagi perkara-perkara lain untuk kebaikan rakyat. Kerajaan negeri tak memberi sokongan. Kerajaan negeri menambahkan beban kepada rakyat, terutama sekali mereka yang sudah susah seperti nelayan, petani dan sebagainya. Kebanyakan JT di negeri ini sama ada di kawasan Sungai Besar, Kuala Selangor, Pelabuhan Kelang, Kuala Langat dan Sepang dibina menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, manakala pengurusannya diletakkan di bawah Persatuan Nelayan kawasan masing-masing. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak turut tindak ketinggalan bertemu penduduk setempat sekitar Parlimen Sungai Besar.
Terdahulu, Menteri melakukan tinjauan mesra ke Bazar Ramadan di Pekan Sekincan sambil beramah mesra dengan peniaga serta membeli pelbagai jenis juadah. Diiringi Ketua Pengarah Penerangan Datuk Ibrahim Abdul Rahman, Datuk Seri Dr. Salih juga meluangkan masa menziarahi Amiruddin Hassan di Parit 5 Sekincan yang merupakan orang kurang upaya. Pastinya kunjungan seperti ini dihargai keluarga Aminuddin. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah banyak-banyak kepada semua yang sudi hadir ke rumah saya. 9. Yang ni? Ini yang sulung. Dia kembar kan, lahir tak cukup bulan. Dia lah yang seorangnya tak ada. Ucapkan ribuan terima kasih lah banyak kepada semua. Bantuan yang diterima sebelum ni? Bantuan JKM aja. Itu je, lain tak ada. Sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih lah di atas kesudian YB Komunikasi datang melawat anak saya dan keluarga saya. Selama ni pun YB yang budiman datang dengan dulu arwah pun ada. Bukan tak ada tapi masa dululah, masa sebelum dia. Angin kencang disusuli ribut dan hujan lebat serta hujan batu yang melanda Temerloh Pahang semalam menyebabkan 3 buah kampung terjejas teruk. Meski berlaku hanya 10 minit, ia menjejaskan hampir 60 kediaman di Desa Murni Sanggang, Songsang dan Kerdau. Menurut salah seorang penduduk di kampung Desa Murni Kerdau, beliau hampir sahaja menyelesaikan kerja-kerja mengubah suai rumah apabila ribut menerbangkan sebahagian besar bumbung rumah. Yang rumah ni macam gerak gitu. Punya tekanan tu. Lepas tu menantu tadi dia tengok kat sini, dia kata ribut mak, ribut. Dia kata azan dah. Tengok atap dah melayang ke depan, kayu melayang ke depan dah. Dia kata maksudnya, kaku menangis gitu aja lah. Tak kata nak buat dah. Kotak air penuh dalam rumah, dapur penuh, dalam penuh. Seorang lagi penduduk yang ditemui mengakui ribut yang melanda beberapa kampung itu sangat menakutkan. Lepas tu dia hujan batu, lepas tu angin, makin kuat. Lepas tu saya pun terus lari masuk rumah. Itu je. Air lama juga, 10 minit ada kat rumah saya lah. Tidak betul ada sekali? Tidak betul tak ada, cuma angin je kuat. Hujan tu, dia mari mula-mula tu angin. Sekali dengan angin. Lepas tu ada batu. Surau di kampung itu turut mengalami kerosakan pada bahagian ruang memasak. Desa Murni yang terlibat mengakibatkan dapur bahagian surau tercabutlah. Habis semua tercabut dan juga surau lah. Atap surau pun habis musnah disebabkan oleh ribut dan dia boleh angkat dapur surau tu bawa ke tempat lain lah. Kuat memang kuat lah. Kejadian pukul 6.45 petang itu menyebabkan bekalan elektrik terputus. Di Sarawak pula, lebih 100 orang hilang tempat tinggal apabila sebuah blok deretan rumah kedai yang juga dijadikan rumah di Kampung Baru Medamik terbakar awal pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Limbang, Edmund Nimahai Amboh, kebakaran itu memusnahkan 18 unit rumah kedai termasuk 3 yang tidak berpenghuni. Menurut Edmund, pihaknya menerima panggilan mengenai kebakaran itu kira-kira pukul 1.04 pagi. 11 anggota dengan sebuah jentera kemudian digegaskan ke tempat kejadian bagi memadam kebakaran. Bagaimanapun, kesukaran mencari air berikutan tiada pilih bomba berdekatan kawasan kejadian menyebabkan mereka terpaksa menggunakan kaedah floating pump dari sungai berdekatan untuk operasi pemadaman. Kebakaran bagaimanapun berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 2.46 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sejak awal Ramadan, 19 individu yang tidak berpuasa disaman Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM. Kesemua mereka berusia dalam lingkungan 30-an hingga 60-an dari daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin. Tindakan saman itu mengikut peruntukan kesalahan di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri 1991.
Bagi mereka yang terbabit dalam pelanggaran Seksyen 49 ini, dia boleh didakwa dan dia boleh dikenakan hukuman RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-dua sekali. Mereka yang melakukan kesalahan merokok pula boleh dikenakan hukuman denda RM500 atau penjara 3 bulan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, RM1,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. JAI meminta semua pihak membuat laporan segera sekiranya terlihat kegiatan menjual makanan pada waktu siang yang melibatkan umat Islam. AirAsia berhad dalam proses melantik penasihat untuk menilai cadangan penjualan perniagaan pajakan pesawatnya Asia Aviation Capital AAC. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandez, kumpulan itu sedang mengukuhkan pasukan pengurusan kanan AAC sebagai langkah meningkatkan nilai syarikat. Yeah, we'll be announcing that soon. We have selected a CEO. We're really pleased. The leasing company is moving in the right direction. We have now found both a CEO and a CFO, and the boys are now working towards third-party leases. Setelah penilaian selesai dibuat, ia akan dikemukakan kepada lembaga pengarah untuk memuktamadkan sama ada membuat jualan secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Tan Sri Tony menyaksikan penghantaran simulator penerbangan penuh siri A330 di Pusat Kecemerlangan Penerbangan Asia. Konvoi jelajah Ramadan RTM tiba di zon selatan. Dan Johor menjadi destinasi kedua selepas Pantai Timur. Tibaan konvoi di Wisma Yatim Batu Pahat disambut pengarah penyiaran Johor Muhammad Yusof Abdul Hamid bersama lebih 30 warga Johor FM dan 60 orang anak yatim. Secara gotong royong, semua kaki tangan Johor FM yang berkesempatan kita turun ke sini bersama-sama dengan penghuni asrama anak yatim ini. Kita bersama-samalah melaksanakan tanggungjawab kita pada petang ini. Dan usaha ini kita jangka, kita rasakan amat baik di mana kita dapat mengeratkan lagi hubungan Johor FM dengan pendengar setia kita, khususnya penghuni asrama anak yatim ini. Seronok dapat chat sama ramai-ramai walaupun puasa, tapi bukan sebab tak pernah chat macam ni kan. Ramai-ramai dapat chat sama, best lah. Walaupun penat sikit. Seronok sangat. Dapat gotong royong sama, dapat mengingatkan silaturahim semua. Seronok lah. Sebab dapat jumpa artis dah. Dan sampai-sampai sahaja disambut dengan mesra dan kami terus saja ke agenda yang seterusnya, iaitu mencat kawasan yang telah pun diberikan tempat untuk kami mewarnainya pada hari ini. Antara program lain yang berlangsung, Ramah Mesra Johor FM bersama pendengar di stesen minyak Petronas di Jalan Rahmat Batu Pahat. Juga kuis untuk pendengar Johor FM. Bersama di lokasi Juruhebah Johor FM, Azura Pidora dan Dave Padiapa. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual suasana Ramadan di Amman, Jordan. Dan selain memasak makanan tradisi, budaya mengejutkan umat Islam yang bersahur dengan mengukul gendang masih diteruskan penduduknya hingga hari ini. Saksikan. Selamat menunaikan solat tarawih pada semua umat Islam. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Sama kita saksikan.